yang tak sungguh dipercaya sungguh-sungguh. Walau yang dikata tak pernah pun sungguh, yang sungguh orang tak pula kata sungguh, maka yang sungguh sudah jadi tak sungguh, yang tak sungguh, yang sungguh bersimpang siur, bersilang lintang menjadi aduh. Sakit jiwa kita. Luka bangsa yang berdarah mengalir, menitiklah tak sudah-sudah. Sebab yang sudah pun sudah menjadi tak sudah. Yang tak sudah semakin payah, segala yang payah dibuat mudah. Yang mudah semakin-makin dipermudah. Yang payah-payah tiada siapa pun yang endah. Yang diendah perkara-perkara yang tak payah diendah. Habisnya luka bangsa kita tak henti-henti berdarah. Benarlah, kita mahukan kita sesama kita menjadi bijaksana. Yang bijaksana biarlah bertambah-tambah bijaksana. Sayang, yang bijaksana telah jadi macam tak bijaksana. Yang tak bijaksana kini sudah pula jadi bijaksana. Yang bijaksana tak pula jadi bijaksana. Yang bijaksana dan yang tak bijaksana. Yang tak bijaksana dan yang bijaksana kini selit menyelit. Entah manakah yang bijaksana, manakah pula yang tak bijaksana. Kerananya bangsa kita kian tersepit, menjadi bertambah-tambahlah sakit. Apakah penawar lagi dari segala penawar yang masih ada penawar? Woi, si tengah rakam ni. Allah, aduh. Apakah penawar lagi dari segala penawar yang masih ada penawar? Penawar luka bangsa letaknya di mana? Luka tertusuk belati sendiri. Belati disalut racun nista. Nista bercampur amarah dan dendam. Dendam yang tak ada diada-adakan. Yang ada adalah dendam yang bukan dendam. Yang bukan dendam digendang, dicanang menjadi dendam. Sampai yang tak pernah berdendam pun sekarang ini sudah pandai berdendam. Bangsaku, adakah lagi masa depanmu? Nak tengok masa depan, tengoklah masa yang silam. Masa silam sudah banyak yang selalu berulang-ulang. Janganlah berulang masa yang silam. Yang silam biarlah tenggelam dalam kesilapan. Masa depan jangan sampai hanyut dalam kecelaruan. Masa silam sudah banyak yang terlepas ke tangan orang. Masa depan biarlah pasti kejap tergenggam di tangan. Kalau begitu, tanyalah kita kepada kita, apakah kita masih lagi sayang kepada kita? Ya. Tuan-tuan dan puan, apabila bercakap tentang falsafah bangsa kita, saya susur galau daripada nenek moyang kita lah. Dalam banyak majlis saya gunakan istilah nenek moyang ini. Orang tanya balik saya, nenek moyang kau siapa? Saya amat mudah saya. Sebab saya lahir dalam masyarakat Melayu. Saya membesar dari sekolah Melayu dari 1 sampai ke universiti. Saya bercampur gaul dengan masyarakat Melayu. Saya hidup, bangun, tidur pun dah dalam masyarakat Melayu. Saya pernah berkata, jangan dipisahkan saya dari masyarakat Melayu. Kalau mak saya tak masak hari itu, saya berlari ke rumah mak angkat saya, orang Melayu. Tuan rumah tak ada pun, saya naik ke rumah, saya pandailah buka sendiri pintunya. Saya naik ke rumah, saya ambil sendiri makan nasi, duduk bersela kat dapurnya. Tuan rumah belum balik lagi pun. Saya makan sendiri. Dan duduk tengah makan, tuan rumah baru balik. Ada ke laut, tak cukup. Dia pula tolong ambil laut, hidangkan balik. Itu saya dengan orang Melayu. Sampai begitu sekali. Dan apabila saya mengatakan nenek moyang kita, artinya sesiapa saja yang meninggalkan kita warisan yang tiada tolok bandingannya. Cuma kita saja tak reti nak rasa warisan yang ditinggalkan oleh mereka ini seolah-olah tiada apa-apa, tiada tolok dan tiada bandingan. Tuan-tuan dan puan, saya mengkaji, membaca sejarah Melayu, hikayat hang tuah, segala pepatah petitih. Sesungguhnya di dalam itu merupakan intipati mutiara bangsa Melayu yang sangat tinggi nilainya. Sangat tinggi. Dalam satu pantun, serangkap pantun 4 baris saja,
memusatkan perhatian kepada pemikiran falsafah bangsa Melayu yang sangat tinggi dan terbilang. Dalam serangkap pantun, dalam satu simpulan bahasa, dalam sebaris peribahasa, sesungguhnya sangat tinggi orang-orang Melayu, peradaban Melayu, tamadun Melayu tinggalkan kepada kita. Tinggal lagi, kita ni malah sungguh untuk menggali dan menggeledah. Saya sungguh terpesona apabila R.O. Winstead sebagai contoh. R.O. Winstead ini ialah penjajah, kita panggil penjajah. Tetapi pada waktu yang sama, R.O. Winstead ini mengkaji budaya Melayu beberapa bulan semasa dia di India sebelum dia sampai ke tanah Melayu. Dia kaji budaya Melayu, bahasa Melayu supaya mudah dia mentadbir apabila dia sampai di tanah Melayu. Semasa dia di tanah Melayu, dia teruskan kajiannya, mengkaji pantun, peribahasa, pepatah, petitik, dan R.O. Winstead pernah mengatakan bahawa tidak dibolehkan seseorang itu dikatakan memahami jalur pemikiran orang Melayu selagi dia tidak mengkaji pantun-pantun Melayu, kata R.O. Winstead. Begitu sekali. Tuan-tuan dan puan, kita ambillah satu pantun yang sekarang ini ahli-ahli lawak kat TV itu buat tak seronoknya. Ada pantun 5 baris serangkap sekarang ni. Dari mana dia tambah sebaris tak tahulah. Yang 4 baris pun dah tukar jadi 3 dah sekarang ni. Nah, kalau dia tahu hakikat realiti sebenarnya pemikiran bangsa Melayu dalam pantun, dia tak akan buat begitu. Kita ambillah satu rangkap pantun. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati. Sudah pun memuatkan pemikiran bangsa Melayu yang sangat tinggi, membicarakan, memperkirakan aspek budi, kebaikan, nilai, hemah diri dan sebagainya. Sudah ada dalam jiwa diri peradaban tamadun orang-orang Melayu. Tetapi kita tidak melihatnya sebagai sesuatu yang tinggi, sesuatu yang besar. Dan apabila saya mengupas budi, peradaban, pemikiran Melayu yang bitara itu, saya mula dengan baris yang pertama. Bila ditanya, pun dah tak tahu dah. Apa dia pisang emas di bawah belayar? Pasal apa pisang emas? Saya tanya, dah tak tahu, cikgu tak cakap dalam kelas. Pisang emas di bawah belayar. Orang Melayu dulu belayar untuk sampai ke satu destinasi. Berbulan-bulan lamanya. Atas kapal, dalam perahu dan sebagainya. Disitulah mereka perlu bekalan yang cukup. Maka dibawa pisang emas. Sebab pisang emas ni sejenis pisang yang dia tak masak satu tandan, satu sikat sekaligus. Pisang emas ni dia akan masak berjangkit sebiji demi sebiji sampai habis satu tandan itu sebiji demi sebiji. Dengan itulah sebagai bekalan, orang Melayu dulu pergi belayar membawa satu biji, satu tandan pisang emas dan masak sebiji, makan sebiji. Masak sebiji, makan sebiji. Kalau sekaligus satu tandan masak, besok ke mulut, anda tak faham. Ini hakikat yang kita sendiri, anak-anak kita di sekolah tak baca dan tak pelajari. Tak tahulah cikgu Mat. Cikgu Mat tak layak. Prof, Cikgu Mat tak layak. Tak layak. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, saudara-saudari, yang kedua, apabila kita selidik, kita bertanya kepada orang tua-tua, pisang emas ini sebenarnya sangat mujarab sebagai ubat untuk menghilangkan dan mengubati mabuk laut. Pisang emas. Pisang emas yang tak masak itu, siapa yang mungkin belayar kali pertama di lambung gelombang, dia akan mabuk laut. Jadi apabila mabuk laut, pisang emas yang tak masak itulah yang hijau, yang kelak itu dimakan untuk mengatasi penyakit mabuk laut, sebab Panadol belum ada lah musim pada zaman dulu kan. Jadi hal-hal seperti ini kalau kita bawa ke dalam pemikiran, sebenarnya sesungguhnya sangat luar biasa, dan kita boleh cungkil kebitaraan minda Melayu itu. Bagi saya satu tamadun, satu peradaban yang sangat tinggi dan terbilang. Kita ambillah pantun yang mudah sedikit. Kita ambil yang mudah sedikit. Masa pun dah lewat. Masa panjang lagi. Panjang lagi. Panjang. Kita tengok kiri jalan, kanan pun jalan, tengah-tengah pohon meranti. Berhati dia, tengah-tengah pohon meranti, dia berhati lagi. Kirim jangan
pesan pun jangan. Kalau rindu datang sendiri. Luar biasa keberanian. Dan saya fikir keberanian itu kita tak warisi dah sekarang ni. Sekarang ni rindu handphone, kiri kanan. Cikgu Mat sampai ada 4 nombor. Kiri kanan handphone. Dulu bayangkan. Dan satu rangkap pantun lagi yang saya selalu gunakan dalam perbincangan, dalam sesi bertukar-tukar fikiran. Bukan kata saya ni tahu sebita. Tukar-tukar fikiran, percambahan minda. Yang pucuk pauh delima batu. Pucuk pauh delima batu. Anak 9 di tapak tangan. Sungguh jauh di negeri satu, hilang di mata, di hati jangan. Memang orang Melayu kita tahu dari buku-buku hikayat mengembara jauh untuk pergi menuntut ilmu, mencari bekalan dan ilmu itu dibawa pulang. Hari ini saya sedang membaca novel Air Mata Raja. Tuan-tuan cuba carilah. Novel itu tebal, RM55 satu, Air Mata Raja. Menceritakan bagaimana Tun Sri Lanang berkarya dulu. Tun Sri Lanang dulu berkarya, semuanya berdasarkan hafalan dan ingatan dia. Daya ingatan yang kuat. Tun Sri Lanang hanya mencatat daripada tukang-tukang cerita yang membawa cerita itu dari India, dari Aceh, dari mana-mana tempat. Dia ingat, dia catat, dia ingat, dia catat. Dan hari ini, tradisi kita, warisan kita meninggalkan sejarah Melayu kepada kita. Anak-anak muda sekarang baca 2 muka surat terus lena. Tak seronok baca. Tak seronok baca. Tetapi, Tun Sri Lanang mengarangnya kerana kekuatan minda dan ingatannya. Saya katakan, pucuk pauh delima batu. Kita tak kaji cantiknya pucuk pauh itu. Pucuk pauh ini bersifat geometrik. Ujungnya tajam, ujung sana tajam. Dia cembung di tengah-tengah, semakin menirus. Hanya ada pucuk pauh. Pucuk pauh. Delima batu, batu delima. Batu delima. Batu delima itu dahlah cantik. Batu delima. Dan diukir bentuknya pucuk pauh, lagilah cantik. Bayangkan estetik orang-orang Melayu. Jiwa yang macam mana boleh melahirkan kesenian yang macam ini. Tuan-tuan kaji dan fikir. Pucuk pauh delima batu, anak 9 di tapak tangan. Yang itu selalu kecoh. Orang bertanya kepada saya, buat apa nak berpisah dengan kawan-kawan, dengan girlfriend? Letak anak 9 tu buat apa kat situ? Anak 9 itu bukanlah anak ikan 9, tuan-tuan. Anak 9 itu ialah cincin. Cincin emas itu apabila diikatkan dengan batu permata, batu delima yang diukir seperti pucuk pauh yang cantik itu, dan cara ikatan itu macam ada sesungut anak ikan 9 satu sama lain. Cincin itulah yang dipanggil anak 9. Anak 9 itulah diletak di atas tapak tangan sebagai tanda perpisahan. Tengok, ini ingat yang pergi mengembara. Itulah realitinya. Tetapi kita tak boleh nak kaitkan dengan sungguh jauh beribu batu hilang di mata, di hati jangan. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin, saya sangat suka dengan satu lagi puisi Melayu yang sangat cantik. Puisi ini dinamakan sloka. Ini pun menimbulkan masalah juga. Saya ambil sengaja pilih ini sloka Pak Kaduk, tuan-tuan. Tapi barangkali kalau saya sloka kan tak ada orang dengar, tak apa. Saya sebutkan tuan-tuan di sini. Tapi sebelum itu saya tunjukkan sloka ni sikit. Ya, Cikgu Mat, saya tunjukkan sikitlah sloka Pak Kaduk. Kalau suara tak sedap tak apalah. Cikgu Mat ni selalu marah saya. Apalah suara kau tu, Pak? Tak tentu hala dari dulu sampai sekarang sebab dia mengajar saya vokal. Saya perdengarkan dulu sloka Pak Kaduk ini. Aduhai Malang Pak Kaduk, ayamnya menang kampung tergadai. Ada nasi dicurahkan, awak pulang ke buluran. Mudik menungkah surut, hilir menungkah pasang. Ada isteri dibunuh, nyaris mati oleh tak makan.
masa belayar kematian angin, Saudi labuh bayu berpuput, ada rumah bertandang duduk. Aduhai malang Pak Kaduk, aduhai malang Pak Kaduk, aduhai malang Pak Kaduk. Banyak orang yang menganalisis slogan Pak Kaduk ini, Pak Kaduk bodoh. Dari dulu sampai sekarang tak habis-habis. Bila sebut Pak Kaduk bodoh. Tapi tuan-tuan dan puan, pada hari ini marilah kita ubah paradigma yang lapuk dan usang itu. Slogan Pak Kaduk ini mencerminkan bagaimana masyarakat kita sesungguhnya satu masyarakat yang berstrategi sebenarnya. Satu masyarakat yang berstrategi. Katanya, hilir menongkah pasang. Air di tengah pasang nak pergi ke hilir memang tak bergerak perahu. Ini strategi. Dan kalau nak mudik, janganlah menongkah surut. Sebab bila surut, air tak ada. Kena usung perahu tu. Tak sampai ke ujung sana. Jadi, yang ada di sini sebenarnya ialah ilmu strategi. Bukan Pak Kaduk itu. Tetapi sesiapa yang tak gunakan strategi ini, orang itu mengkadukkan diri dia. Pak Kaduk itu ialah ada sifat yang ada dalam diri kita. Kaduk itu bukan satu individu. Kaduk itu ialah ciri-ciri sifat orang-orang yang tidak ada strategi dalam hidupnya. Seorang yang ada isteri, isterilah tempat dia mengadu, tempat jaga makan, pakai, makan dan minum. Dibunuh isteri. Membunuh orang yang berguna kepada kita, hidup orang tak berstrategi sifatnya. Dan ini dizahirkan dalam masyarakat pada ketika itu melalui slogan ini untuk menyindir, untuk memberi peringatan bagaimana sesungguhnya dalam kehidupan kita mesti berstrategi. Masa belayar kematian angin. Bila angin mati, mulalah sibuk nak belayar. Tak ada strategi lagi. Dan bila angin berpuput, dia letak turunkan saut. Tak ke mana dia sepanjang tahun. Tak ke mana dia sepanjang tahun. Dalam sejarah Melayu, tuan-tuan dan puan-puan, Diego Lopez de Esquerra itu, dia cepat-cepat lari balik sebab dia hanya tinggal beberapa hari lagi angin nak mati. Kalau angin mati, dia tertinggal di pelabuhan Melaka, habis mati dibunuh. Beberapa hari sebelum angin mati, dia cepat-cepat belayar balik ke Portugal. Diego Lopez de Esquerra yang datang merisik untuk menyerang Melaka itu. Sampai begitu sekali, dalam hal ini, kalau kita mengkadukkan diri kita, artinya kita tidak menggunakan strategi dalam kehidupan, termasuklah nak promosikan stevia dan juga kopi sirah tadi, tentu kita menggunakan strategi-strategi yang berkesan. Kalau musim tengkucuk barangkali, musim tengkucuk, hujan lebat kat pantai timur tu, sibuk nak selamatkan barang satu hal, kambing lembu satu hal, nak pergi jual kopi. Sempat nak minum kopi. Tak sempat nak minum kopi. Itu antara strategi dalam hidup. Dan Pak Kaduk itu bukan satu individu yang hendak ditertawakan. Mentertawakan Pak Kaduk ialah mentertawakan diri kita, sifat kekadukan dalam diri kita. Tuan-tuan dan puan-puan, semua ini dapat dicungkil, dapat kita gali dalam sastra kita, dalam buku-buku hikayat yang begitu banyak dan juga dalam sastra-sastra lisan kita yang sangat besar. Saya teringat kepada satu syair sebenarnya. Ini pun satu lagi ni. Orang tak berapa nak suka dah syair sekarang. Dia kata kaya lah. Sebab sekarang ini Najwa sedang meletup-letup ya. Jangan terkejut. Cinta muka apa? Muka buku.